Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita pada pada surat Roma pasal yang ke-12. 弟兄姐妹，我们打开神的话，是在罗马书第12章。 Kita akan baca Roma 12 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-21. 罗马书第12章从第9节到21节。 Saya akan bacakan ayat 9 hingga ayat 15 dalam bahasa Indonesia, lalu 16 sampai 21 akan dibaca dalam bahasa Mandarin. 从第9节到第15节是用印尼文来念，然后接下来16到21节用华语来念。 Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. 第16节要彼此同心，不要自己高大，倒要护救卑微的人，不要自以为聪明，不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做。 若是能行，总要尽心与众人和睦。亲爱的弟兄，不要自己盛宴，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：“盛宴在我，我必报应。”所以你的仇敌若饿了，你就给他吃；若渴了，就给他喝，因为这样行，就是把炭火对在他的头上。你不可为恶受生。 反要以善胜恶。 Pada hari ini kita melanjutkan pembahasan kita terhadap surat Roma sama seperti minggu lalu. 今天我们要学习上周我们所思想的罗马书。 Jadi minggu lalu itu kita bicara tentang ibadah. 上一周我们说到我们怎么样的来敬拜。 Dan seperti yang ditulis di dalam ayat yang pertama, Paulus itu mengajarkan kita untuk beribadah dengan cara mempersembahkan tubuh kita. 就像在这个12章的第1节里面所说的，保罗教导我们如何我们将身体献上来敬拜我们的神。 Lalu ayat-ayat selanjutnya berbicara tentang menggunakan karunia rohani untuk membangun sesama tubuh Kristus. 接下来就是使用上帝赐给我们的恩赐，让我们建立基督的身体。 Dan pada ayat yang kita baca barusan, 刚才我们刚刚念的这个经文里面， kita melihat bahwa ibadah yang sejati itu tidak bisa dipisahkan dari hidup yang mengasihi. 我们知道我们真正的这个敬拜呢，不可能与我们本身的这个我们所做的可以没有相关联的。 Saudara bicara tentang mutual love, kasih yang kita sama-sama rasakan antar satu sama lain. 我们说我们要彼此相爱，我们所感受到的彼此的相爱。 Saudara, kita perlu paham bahwa kasih adalah sesuatu yang seharusnya bisa kita saksikan. 其实我们非常的明白，也感觉到我们爱是可以这个见证的。 Kasih adalah sesuatu yang seharusnya bisa kita raba, sesuatu yang bisa kita rasakan. 是摸得着的，也可以感觉到的。 Saudara, itulah mengapa Yesus itu berinkarnasi, datang untuk hidup bersama-sama dengan manusia. 这就是为什么主耶稣道成肉身，与我们人同住在一起的原因。 Saudara, pertanyaannya adalah ketika kita bicara tentang ibadah dan kita bicara tentang kasih. 弟兄姐妹，如果说我们讲到敬拜或者讲到爱的时候， Jadi kita harus beribadah atau menyembah Tuhan di dalam wujud mengasihi sesama lewat tubuh kita. 我们必须要用我们的圣子怎么样的以弟兄姐妹彼此的相爱来敬拜他。 Tapi masalahnya adalah bagaimana kalau tubuh kita itu bukan sepenuhnya milik kita? 但问题如果说我们的圣子不是完全的我们可以掌控，不是属于自己的。 Bagaimana kalau kita nggak punya kendali penuh atas tubuh kita? 我们没有很好完全的可以掌控我们的圣子。
Saudara, Paulus itu di dalam surat Roma juga berkata, dia berperang dengan darah dagingnya. 保罗在这个罗马书，他也写到，他以他的肉身、他的身体正在征战中。 Dan kita tahu apa sih maksudnya tubuh itu bukan sepenuhnya milik kita. 那所谓这个我们的圣子不属于完全不属于我们自己，是什么意思呢？ Saudara, seringkali kita itu menggunakan tubuh kita tapi tanpa sadar kita memperhamba tubuh kita terhadap sesuatu ilah. 弟兄姐妹，多少时候我们利用我们的圣子，但是在不知不觉里面，我们却把我们的圣子归向别的神。 Mungkin tubuh kita adalah hamba uang. 可能我们的身体是这个金钱的努力， Kita tanpa sadar bekerja siang malam, gak peduli kesehatan kita. 我们昼夜的工作，我们没有注意到我们的身体， Saudara, kita bekerja untuk uang. 我们为着金钱工作， Gak ada yang salah dengan hal itu. 其实这是不是不对的？ Tapi pertanyaannya adalah apakah tubuh kita betul-betul milik kita sepenuhnya? 但是问题呢，就是是否我们的圣子是100%是属于我们的呢？ Seringkali tubuh kita itu kita gunakan untuk pelayanan di gereja. 多少时候我们用我们的圣子在教会里面来服侍神？ Nah, tubuh kita itu milik kita atau milik sistem yang ada di gereja? 那到底我们的圣子是属于我们呢，还是属于教会侍奉的这个体系呢？ Tubuh kita itu punya kita atau punya kantor? 我们的身体是属于我们的，还是属于这个办公室里面的？ Kalau kita punya pimpinan, tubuh kita ini punya kita atau punya pimpinan kita? 如果我们有我们的上司的时候，到底我们的圣子是属于谁呢？ Saudara, dalam arti kalau kita dicari, kita harus siap all the time. 因此呢，当这个我们的上司找到我们的时候，要找我们的时候，我们马上可以呈现在他面前。 Bagi kita yang mungkin dari kecil udah terbiasa diatur apa-apa sama orang tua. 我们这些从小就由我们的父母亲来这个料理的， Apakah tubuh kita itu sepenuhnya milik kita? 那是否我们的身体是完全的属于我们的呢？ Saudara, Paulus itu mengingatkan perperangan kita itu sebetulnya bukan dengan tubuh darah daging. 弟兄姐妹，保罗在这里提醒我们，我们的征战并不是说我们的肉体， Tetapi dengan penguasa-penguasa, dengan pemimpin-pemimpin, 那是以这个空中的掌权者， dengan sistem-sistem yang somehow telah ada di dunia ini dan mengatur hidup kita secara detail. 并且以这个世界上的所有的体系怎么样的来管理、来控制我们。 Saudara, manusia itu semakin lama lifespan-nya, umurnya itu, usianya itu secara rata-rata semakin berkurang. 其实我们人的寿命是越来越短的， Saudara, mungkin kita nggak punya niat untuk memperpendek hidup kita. 我们没有我们不想来缩短我们的生命。 Tapi pola hidup, kebutuhan dan sebagainya itu memaksa kita untuk menggunakan tubuh kita untuk makan makanan yang mungkin gak seharusnya kita makan setiap hari. 但是因着我们的习惯，或者我们不知不觉里面，我们每天所零售的食物都是不健康的。 Saudara, jadi kalau kita boleh jujur, memang kita punya tubuh. 如果说我们可以很诚实的说，是的，我们有身体。 Tapi bagaimana kita menggunakan tubuh kita untuk menyembah Tuhan dan untuk mengasihi sesama? 那问题就是我们怎么样使用我们的这个圣子来敬拜神，来彼此与弟兄姐妹相爱。 Kalau tubuh kita itu nggak sepenuhnya berada di dalam kendali Roh Kudus. 那如果说我们的圣子不是完全的属于我们可以掌控的呢？ Pertanyaan yang kedua, 第二个问题， ketika kita bicara tentang mutual love, 当我们说到彼此相爱， itu artinya kita mengasihi dan dikasihi. 意思就是说我们爱并且被爱。 Saudara, bagaimana mutual love itu bisa ada 弟兄姐妹，我们如何能够彼此相爱呢？ kalau tubuh kita itu nggak punya sense of belonging, kalau tubuh kita itu nggak betul-betul dianggap oleh orang-orang di sekitar kita. 那如果说我们的身体不是被认可的话，我们如何能够彼此相爱呢？ Saudara, gereja itu punya history yang kadang-kadang kurang baik. 弟兄姐妹在教会里面经常有这样不好的历史。 Saudara, ketika saya pergi studi, 当我去深造的时候， saya melihat bahwa ternyata sejarah perbudakan di Amerika 我在那里发觉到，就是在美国的这个奴隶制度，
itu membawa memori yang membekas di dalam tubuh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. 带来某些的这个族群一个很深的这个影响。 Saudara, ada seorang yang bernama Howard Thurman. 有一个叫 Howard Thurman 的这个人， Saudara, kalau kita kenal Martin Luther King, penggagas dari civil rights movements di Amerika, 我们都知道改革家马丁路德就是在德国的， dia ini adalah mentor dari Martin Luther King. 他是一位这个 Thurman 是这个马丁路德的导师。 Saudara, ada sebuah kisah ketika dia masih seorang anak kecil. 有一个故事，就是当他还小的时候， Ketika Thurman masih kecil, papanya itu jarang ke gereja. 当他还小的时候，他爸爸很少去教会来侍奉。 Papanya kurang religius karena pada waktu itu memang mereka harus berusaha keras, kerja setiap hari mungkin 15-16 jam sehingga nggak punya waktu untuk beribadah. 因此他爸爸必须要很刻苦的工作呢，因此他就很少也没有这个机会或者时间去到教会里面来敬拜。 Dan karena tubuhnya yang rusak karena kerja setiap hari sepanjang tahun, 因此他长年累月的这个工作，他的身体就变坏了。 papanya ini meninggal muda. 最后呢，他爸爸在年轻的这个年龄里面就去世了。 Nah, ketika tiba waktunya bagi papanya dikuburkan, 当就是到要埋葬他父亲的时候， saudara, gereja itu menolak untuk menguburkan papanya. 当时的教会拒绝来为他父亲做埋葬。 Karena papanya ini dianggap sebagai seorang pribadi yang meninggal di luar Kristus karena dia non-religious, dia jarang ke gereja. 因为呢，教会呢认为这个他父亲呢是不属灵的，也是在基督以外的。 Saudara, pengalaman ini jadi sesuatu yang membekas. 这样的经验，他就是有很深的痕迹在他心中。 Karena rupanya gereja itu mengeksklusi. 就是这个教会呢是有分别的。 Jadi segregasi itu terjadi di mana-mana. 其实这样的事情发生在很多的地方。 Orang kulit putih itu beribadah secara terpisah dengan orang kulit hitam. 白种人跟黑种人的敬拜是分开的， Tapi rupanya di antara komunitas orang kulit hitam, 但是在这个黑种人的这个团体里面， eksklusi ini juga terjadi. 也发生了这样的这个特别的这个事情。 Saudara, jadi bagaimana caranya kita punya mutual love kalau yang kita alami itu adalah penolakan dan pengasingan? 那如果像这样的，就是有一个寄人以外的这个事情发生，我们如何能够彼此相爱呢？ Saudara, pada tahun 1930, teman yang sudah dewasa ini kemudian pergi ke India. 已经年长的这个村们呢，在1930年，他来到印度， Dia ingin bertemu dengan Mahatma Gandhi. 他多么的希望能够见到这个印度的甘地。 Karena ada sebuah kemiripan antara kekristenan di Amerika pada waktu itu dengan kekristenan di India. 因为在当时的时候，在美国的这个基督教与这个印度的基督教有非常相似的地方。 Jadi kalau orang kulit hitam itu ditindas karena perbudakan, 黑种人被压迫，因作他们的是黑人。 India yang pada saat itu dijajah oleh Inggris, 那当时印度呢是英国来这个统治的， nah sebagian orang-orang India itu mengalami hal yang serupa. 因此那个时候的印度人，同样的也经历到以同样的这个命运。 Saudara mungkin pernah dengar cerita tentang Mahatma Gandhi yang sebetulnya dia pengen datang ke gereja. 弟兄姐妹，可能我们曾经听到这个甘地呢，本来他想进到教会里面， Dia baca Injil, dia punya Alkitab, dia tahu tentang Yesus. 他有圣经，他也读了，并且他也知道了关于耶稣的事情。 Tapi ketika dia datang ke gereja, orang-orang itu nggak menerima dia. 但是很可惜，当他来到教会的时候，人家没有欢迎他， Jadi dia diusir karena warna kulitnya. 因着他的皮肤的颜色呢，他被赶出去了。 Sehingga pada waktu itu ketika Thurman bertemu dengan Gandhi, mereka akhirnya berdialog. 因此，这位德尔曼呢，当他见到这个甘地的时候，他们在那里有一段的谈话。 Dan Thurman menanyakan satu pertanyaan. 这个德尔曼呢，就向甘地发了一个问题： Menurutmu, 如果按照你的看法， apa sih yang bikin kekristenan itu
nggak maju? Apa yang bikin orang-orang itu nggak percaya sama Yesus? 为什么基督教很难发展，并且为什么一个人很难会相信耶稣呢？ Dan Gandhi bilang, 甘地这样回答说 musuh dari Yesus adalah kekristenan.：“ 哦，这个耶稣的这个敌人是基督教， Sebagaimana orang-orang Inggris itu mempraktekkan kekristenan. 就好像这个白种人他们是基督教的自行者， Karena kekristenan itu identik dengan penjajahan. 因为这个基督教呢，就是这个统治人有这个相关联的。 Jadi seringkali mungkin kita pikir musuh besar dari kekristenan itu adalah agama-agama lain. 多少时候我们想到这个基督教的敌人是其他的宗教， Agama Buddha, agama Hindu, mungkin Islam. 可能回教或者其他的宗教，回教或者这个就是信拜拜的。 Tapi musuh dari kekristenan menurut Gandhi 但是呢，按照这个甘地这个基督教的这个敌人 adalah kekristenan itu sendiri. 是那个基督教本身。 Saudara kita tadi baca Paulus itu memulai dengan bilang, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. 刚才我们所念的这个头一个经文是爱，爱人不可虚假。 Saudara ini hal yang sederhana sebetulnya. 其实这个是非常普通，也是非常简单的。 Apa maksudnya kasih itu jangan pura-pura? 什么意思呢？爱人不可虚假呢？ Saudara, orang-orang di sekitar kita itu peka sebetulnya. 其实，在我们的四周围的人是非常敏感的， Mereka bisa sense, mereka tahu kalau kita itu betul-betul mengasihi atau kita cuma pura-pura. 他们会感觉到他们到底我们是真正的爱他，或者呢是在那假冒伪善。 Jadi saudara, pengalaman Thurman dan Gandhi, mereka tahu banyak orang Kristen itu yang membawa berita Injil tapi sebetulnya pura-pura. 因此呢，从邓曼跟甘地的谈话里面，他们就可以觉察到，就是许多的人好像是在传福音，但是其实假冒伪善的。 Jadi bagaimana mungkin orang-orang ini bilang mereka percaya Alkitab, 那怎么能够说他们相信这个圣经的教导， memberitakan Tuhan yang Maha Kasih, 传扬这个基督的爱？ tapi di satu sisi menutup mata terhadap rasisme yang jelas-jelas mereka praktekkan. 但是在另外的一方面，他们却存在着这个种族歧视的趋向。 Saudara, bagaimana dengan gereja kita? 弟兄姐妹，我们的教会如何呢？ Saya punya teman-teman yang non-Chinese 我 di 有 STT. 在这个我神学院里面，我有不少的这个不是华人的这个朋友。 Ketika mereka pergi praktek 2 bulan ke gereja-gereja Chinese tertentu, 当他们这个在就是教会这个华人的教会里面实习的时候， gereja-gereja yang mengaku Injili, gereja-gereja yang mengaku setia pada Alkitab, 他们说他们是这个福音派的，也是忠于圣经的这个教会。 saudara nggak jarang mereka menerima diskriminasi. 他们经常在那里受到了歧视。 Jadi mereka ditanya, 他们 punya Chinese name nggak? 他们就像我的这个朋友问他，到底你有没有这个华人的中文的名字？ Karena mungkin mukanya nggak terlalu jelas gitu, agak ambigu. Ini Chungkoren atau bukan? 可能从外表看来，他不像印尼人，也不像中国人。 Nah, saudara, saya mendengar kisah-kisah bagaimana mereka itu dipandang sebelah mata. 我从他们口中听到了他怎么样的被歧视。 Sehingga bicara tentang kasih, 因此，如果讲到爱的话， saudara, kembali ke pertanyaan kita tadi, 我们重新回到我们刚才的问题： bagaimana kita bisa menyembah Tuhan dan bentuk dari penyembahan itu adalah mengasihi sesama? 我们怎么能够敬拜神？因为我们的敬拜是表露出神的爱。 Kalau pertama, kita itu nggak punya autonomi, kita itu nggak punya kendali atas tubuh kita, 问题就是，我们如果说没有100%可以掌控我们的身子的话， dan yang kedua, gereja itu seringkali mendiskriminasi. 第二点呢，就是我们教会经常有这个种族歧视。 Saudara, diskriminasi itu nggak cuma lewat ras, bisa dari social status, bisa dari education level. 这个种族歧视呢，不单单是从我们的这个族群方面，乃是从其他的方面，比如说知识方面的事情。
Bisa dari kefasihan berbahasa, 或者呢，就是你流利的说某一种的语言， bisa dari penampilan, 或者呢我们的这个表现， pakaian apa yang kita pakai, 我们所穿的衣服， bisa dari masa lalu kita. 也可能是我们遗忘的这个经历。 Kalau kita lihat mungkin ada orang yang pernah bercerai. 如果说我们看到有曾经离婚的这个人， Bukankah label itu nempel sama tubuhnya? 岂不是这样的这个事情一直粘在他的身上吗？ Dan apakah orang yang seperti ini bisa belong? 那像这样的人，怎么他能够被这个认可呢？ Saudara, kita kembali ke ayat yang kita baca tadi. 我们回到刚才我们所念的经文， Jadi Paulus itu bicara kasih itu jangan pura-pura, 保罗说的爱人不可虚假， berdamailah dengan semua orang, 与众人和睦， berilah tumpangan. 要给就是帮助别人。 Lalu Paulus bilang, kalau kamu bertemu dengan orang yang mungkin menjadi seterumu, orang yang gak cocok, 然后保罗就接着说，如果说你遇到与你不能够相合，甚至是你的敌人的话， bahkan mungkin orang yang menganiaya kamu, 甚至可能是虐待你的人， Paulus bilang jangan membalas mereka, 你不要这个是以恶报恶， jangan menghakimi mereka, 不要审判他们， jangan membuang mereka, 不要丢弃他们， karena penghakiman itu milik Tuhan. 因为盛宴在神的手中。 Lalu di ayat ke-20 Paulus itu berkata demikian. 20节这样说的： Kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau dia haus, berilah dia minum. Dan dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. 所以当你的仇敌饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为这样行，就是把炭火对在他的头上。 Saudara, apa artinya? 那到底是什么意思呢？ Ini adalah salah satu perkataan Paulus yang cukup sulit untuk dipahami. 这是保罗其中一个我们很难可以执行的。 Saudara, jangan membalas, mungkin kita ngerti. 弟兄姐妹，如果我们不要报复，我们可以明白。 Memberi makan dan memberi minum bagi orang yang menganiaya kita, kita mungkin mengerti. 是给这个吃的或者喝的那些逼迫过我们的人，我们可以明白。 Tapi apa maksudnya? Ketika kamu melakukan hal-hal yang baik ini, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. 但是，怎么样的去理解？当我们行这些事的时候，我们把炭火对在他的头上啊。 Saudara, ada beberapa penafsir yang bilang, 有一些的这个解经家这样说道： ketika kamu melakukan hal yang baik kepada seseorang, 当你行了一个好的事情给人的时候， ketika kamu memanusiakan dia, terlepas dari perlakuan dia kepada kamu, 当你把他看成是人，就是虽然他曾经伤害过我们， maka kamu sedang memupuk sesuatu. 那个时候，当你正在向他对一件的东西， Makanya ada yang namanya hukum tabur tuai. 因此 Hukum tabur tuai. 因此就是有一个就是可以回收的这个条例。 Dan orang-orang menganggap ya nggak apa-apa, tetap lakukan yang benar. 不少的人说没有关系，你可以继续的做这个好的事情。 Kalau orang ini tetap nggak berubah, 但是如果这个人没有改变的话， maka kebaikan yang kamu lakukan itu seperti bom waktu. 那我们所行的这个善事呢，就好像是一个定时炸弹一样。 Semakin dia mengeraskan hati, semakin dia menolak, 他更加硬着心，他更加的拒绝的话， satu hari nanti Tuhan yang akan memberikan keadilan. 那有一天呢，上帝要为我们盛宴。 Tapi apakah ayat ini bicara tentang penghakiman? 但是弟兄姐妹，是否这一段经文是讲到这个审判的事呢？ Karena di ayat sebelumnya Tuhan itu memang bilang pembalasan adalah hak Tuhan. 因为在前一段的这个经文里面说到，这个盛宴在我。 Tapi kalau kita lihat di ayat ke-21, 但是当我们看到第21节的时候， ayatnya seterusnya itu bilang janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. 说到你不可为恶受生，反要以善胜恶。 Saudara, apa hubungannya ini dengan memupukkan bara api di atas kepala seseorang? 那这一段经文与我们把炭火对在一个人的头上有什么关联呢？ Saudara,
Bapak gereja yang bernama Origenes 弟兄姐妹，有一位叫做 Origenes 的这个教父， ketika membaca ayat di Roma 12 tadi, 当他念这个罗马书第20节第9章12章第20节的时候， dia teringat kepada sebuah ayat di Perjanjian Lama 他就记得在这个旧约里面的一段的经文， dari Yesaya 47 yang berbunyi demikian. Saya akan bacakan dalam bahasa Indo terlebih dahulu. 是在以赛亚书的经文里面，我要再念，我在这里念给大家。 Sesungguhnya mereka seperti jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa api. Api itu bukan bara api untuk menghangatkan diri, bukan api untuk berdiam. 他们要像碎秸被火焚烧，不能救自己脱离火焰之力。这火并不是可靠的炭火，也不是可以坐在其前的这个炭火。 Saudara, konteks di dalam Yesaya, 在以赛亚书里面所说的， saudara, pada waktu itu banyak orang-orang Israel yang pergi ke tukang sihir, 有 ke 不少 peramal. 有不少的人，他们到巫师面前来求问。 Dan Yesaya itu bilang dosa seperti ini adalah dosa yang mendatangkan maut. 像这样的罪呢，就是以赛亚说是带来灾祸的这个罪。 Mereka akan menjadi seperti jerami yang dibakar api. 他们将成为像被火烧的废秸一样。 Api ini berbeda dengan bara api yang biasanya digunakan untuk menghangatkan diri. 像这样的火，并不是说我们可以取暖的这个火一样。 Saudara, jadi ada dua macam api. 有两种的这个火， Api yang menghanguskan, api yang membinasakan, 一个那个毁坏、伤害别人的这个火， dan api yang menghangatkan. 另外就是能够让人得着温暖的火。 Saudara, kata berdiam itu seperti kita lagi berdiam diri di depan api unggun untuk warm 我们 tubuh 说我 kita. 们是在这个火的面前，意思是说我们就是在那边靠火。 Dua perbedaan. 两种不同的， Saudara, kita harus paham akan hal ini. 我们必须明白这一点。 Ketika kita bicara tentang, let's say, penginjilan, 当我们说到我们传福音的事， saudara, seringkali kita itu menggunakan gambaran tentang neraka untuk nakut-nakutin orang. 多少时候我们把向他诉说关于地狱的这个可怕。 Saudara, saya seringkali berpikir apakah itu adalah cara yang etis ya? 经常我就想到，是否像这样的传福音的方法是否对吗？ Andai kata mungkin keluarga kita yang belum percaya, jadi percaya Tuhan karena kita takut-takutin. 如果说我们的这个弟兄我们家里的人因着他惧怕这个地狱相信耶稣的话， Saudara, orang ini percaya sama Tuhan karena dia takut masuk neraka. 这个人是相信耶稣，因着他怕进到地狱， Atau percaya kepada Tuhan karena merasakan kehangatan kasih Tuhan. 或者呢，他因着上帝这个温暖的爱呢，他相信耶稣吗？ Dan saudara, kita jadi orang Kristen yang seperti apa? 弟兄姐妹，我们经常成为何等样的这个基督徒呢？ Saudara, ada sebuah kisah tentang dua orang pengembar. 有就是一个故事，就是讲到两个这个流浪汉。 Di satu tempat, di sebuah musim dingin, mungkin kejadian ini beberapa ratus tahun yang lalu. 就是在多少年前以前，有一天在冬天的这个冰天雪地的那个地方， Ada dua orang teman yang berkelana. 有两个流浪者在那里行走。 Saudara, di tengah-tengah musim dingin itu mereka pengen pindah dari satu kota ke kota yang lain. 因着那里的气候是那么的寒冷，因此他想搬到其他比较暖的地方。 Saudara, dan pada waktu itu udah sore hari. 那个时候已经下午了。 Saudara, saya pas studi di luar baru tahu ternyata kalau lagi winter jam 4 sore itu langitnya udah gelap. 弟兄姐妹，传道曾经就是去深造的时候，他感受到那个时候才4、5点钟，天已经黑了。 Dan makin malam biasa suhu itu makin drop. 那越就是时间继续到晚上的时候，那个气温呢越来越冷。 Jadi perbedaan suhu di siang hari dan di malam hari itu bisa ekstrim. 因此在中午的这个气候呢，跟晚上的气候差别是非常的大。 Dan zaman sekarang kita punya Google, kita bisa prediksi hari ini anginnya bakal kencang atau enggak.
弟兄姐妹，我们像现在呢，我们有库克这个信息，我们可以知道到底会怎么样的。 Saudara, zaman dulu nggak ada hal seperti ini. 但是以前没有啊。 Jadi kalau mau bergerak dari satu titik ke titik yang lain dan itu makan waktu beberapa jam, ada resiko yang harus diambil. 因此，当他们从一个地方搬到另外一个地方，要经过几个小时的时间，其中也有风险。 Nah, kedua orang ini akhirnya memutuskan hari ini mereka mau pergi bergerak karena mereka berdua, mereka nggak sendirian. 那这两个人，因此他们是一起来走的话，他们就决定要从这个地方搬到其他的一个地方。 Sehingga pelan-pelan mereka mulai berjalan. 他们慢慢的在那里行走， Nah, salju itu mulai turun 天开始下雪了， dan jalan mereka sedikit berat. 他们行走的路程感到有一些艰难， Makin lama makin numpuk. 那个雪越积越厚。 Ketika mereka sampai tengah perjalanan, ada sesuatu yang mengagetkan mereka. 在半路中呢，他们看到一件让他吃惊的事情。 Dari kejauhan mereka lihat ada satu tubuh yang tergeletak. 他们从远处看到有一个身体在那里躺着， Waduh, sontak mereka kaget. 他们就有吃惊了。 Akhirnya mereka coba untuk deketin. 他们慢慢的靠近他， Dan ketika dilihat udah sedikit tertimbun salju. 他身上有一部分的身体就被雪所盖住了。 Tapi ketika dicek denyut nadinya rupanya masih ada detakan jantung, Dan masih ada nafas. 但是当他们这个去查的时候，其实这个人还有气息。 Sehingga dua orang ini kemudian berdiskusi. 因此，这个两个这个朋友呢，在那里就是商量， Apa yang harus kita lakukan? 我们要做什么呢？ Kita sama-sama angkat, kita gotong dia, 是否我们一起就是同心协力的把他这个是把他搬走吗？ atau kita terlantarkan aja orang ini di 或 sini? 者呢，我们不管他？ Saudara, mereka bergumul di dalam batin mereka. 他们在那里心中就是有挣扎。 Gendong satu orang ini artinya resiko bertambah. 那如果说你把这个人抱起来的话，那风险就更加大了。 Dan mereka nggak tahu orang ini kira-kira masih sisa sekuat apa karena udah lama mungkin tergeletak. 他们也不知道这个人可以坚持到多久，因为已经很久躺在那个地方了。 Bagaimana kalau kita sama-sama gendong tapi hasilnya sama aja? 那如果说我们就是把他背起来，但是却会这个人却不能够救的话，岂不是徒然吗？ Akhirnya setelah nimbang-nimbang mereka berdebat. 最后他们在那里商量，并且就是在那里辩论。 Saudara, dua teman ini jatuh ke dalam ketidaksetujuan. 他们两个人就没有一个共同的共识。 Yang satu itu memaksa kita harus tolong orang ini. 其中一个说我们必须要去救这个人， Tapi yang satu lagi bilang, kalau kamu mau, ya udah go ahead. 那另外的一位呢就说，如果是你要的话，请便吧， Aku nggak akan meresikokan hidup aku. 我不会把我的生命让这个风险来刺激我， Perjalanan kita masih sedikit jauh. 因为我们的路程还是很远的， Kita nggak tahu angin akan sekencang apa, salju akan turun selebat apa. 我们也不知道这个寒风会怎么样的袭击我们，天气会怎么样的寒冷。 Akhirnya dia lanjutin perjalanan sendirian. 因此，这个人就自己独自就行了。 Dan orang yang kedua ini, 另外的一个朋友呢， akhirnya dia mencoba untuk menggotong, mengambil tubuh yang dia temukan dan menggotong orang ini. 他就想办法把这个人弄起来，并且背在他的背上。 Saudara, dia jalan pelan-pelan. 他就这样慢慢的这样走， Kadang-kadang mungkin berhenti sejenak istirahat. 也可能因着疲劳，他在那里稍微停一下。 Tapi belum sampai 30 detik harus digendong lagi, harus jalan lagi. 但是呢，不能够太久，因为他马上要把它背起来， Dan 继续的行走。 angin dan salju itu semakin lebat, semakin kencang. 这个风雪越来越大。 Saudara, somehow 什么事情发生呢？ dia sampai ke kota tujuan, ke jadi- desa tujuan. 抱这个人的，他已经可以达到他的目的地了。 Dia buru-buru ngurus rawat orang ini, dikasih selimut, disiapin minuman hangat. 他赶快的去料理这个人，并且盖上被子，给他热水喝。 Lalu dia lihat ke sekitar, dia cari temennya yang pergi duluan. 当他四周围观看
去寻找另外的一个朋友的时候， dia ketok beberapa rumah yang ada di desa itu. 他在其他的这个房子里面敲门去询问， Apakah kamu melihat temanku? Perawakannya seperti ini gambarannya. 你是否见到我的朋友？他的样子是这样的， Saudara, tapi orang ini nggak bisa ditemukan. 但是这个人却没有被发现。 Lalu malam itu mulai semakin larut, 这个就是天越来越晚了， salju semakin tebal. 这个雪越来越积得更厚了。 Saudara, orang ini cari di sekeliling desa tapi nggak ketemu. 这个人继续的去寻找，但是却找不着他。 Mau kembali ke jalan hutan yang dia tempuh udah nggak memungkinkan lagi. 那如果说再倒回去寻找到那个他曾经过的地方，是不可能的事。 Saudara, rupanya keesokan harinya ditemukan temannya yang pergi duluan itu meninggal. 但是第二天呢，却发现先走的那个人却在雪地里面死 Rupanya 亡， dia juga terkubur salju. 可能他也被雪所遮盖了。 Jadi sama seperti orang yang ditemukan ambruk di tengah jalan, rupanya dia juga nggak kuat jalan sendirian dan ambruk dan hilang. 就像先前他们所发现的那个人，因着寒冷，他没有能力也继续的往前走，并且倒在那里被雪所遮盖。 Saudara, kenapa orang yang digotong dan orang yang menggotong justru bisa survive, bisa hidup? 弟兄姐妹，问题是为什么把这个人抱起来背在他身上的这两位呢，能够坚持到底呢？ Karena rupanya ketika dua tubuh manusia itu berdempetan, 因此呢，因为呢，当他们的身体这样互相的接触的时候， panas yang ada di tubuh manusia itu bisa menyebar. 他们这个身上的热气就是集中起来。 Jadi memang lebih berat, tapi badannya itu bisa lebih hangat. 是的，非常的沉重，但是他的身体更加的温暖。 Saudara, makanya kalau kita kedinginan kadang-kadang kita pelukan sama anak kita atau sama pasangan kita, betul? 弟兄姐妹有时候当我们感到寒冷的时候，我们跟我们的配偶，就跟我们的孩子在那里拥抱。 Kalau AC kita dingin, kita pakai selimut masih kedinginan, kita tidur sama pasangan kita, bukankah kita peluk mereka seharusnya? 当我们在房间里面，我们的冷气太冷的时候，我们感到就是虽然盖了被子，还是很冷的话，我们岂不是会抱着我们的配偶在那睡觉？ Saudara, ketika kita jadi lone fighter, ketika kita one man show, 弟兄姐妹，当我们成为独行侠的时候， ketika kita jadi orang Kristen merasa, oke, aku bisa semuanya. 当我们成为一个认为自己什么都会的基督徒的时候， Christ is enough. Aku nggak butuh orang lain, aku cuma butuh Yesus. 我不需要别人，因为我有耶稣就够了。 Saudara, ketika kita jadi orang Kristen yang naif, 我们成为像这样的人基督徒的时候， kita pikir yang penting aku baca Alkitab setiap hari, aku punya waktu saat teduh pribadi setiap hari, that's enough. 我每天在那里读经祷告，我在那里领袖已经够了。 Saudara, hati-hati. 弟兄姐妹，请注意， Seringkali kita itu terjatuh ketika kita hidup sendirian. 弟兄姐妹，当我们独自前行的时候，我们经常就跌倒了。 Bicara tentang spiritual warfare, peperangan rohani, 我们说到这个属灵的征战， saudara, berapa banyak pemimpin-pemimpin Kristen yang jatuh ke dalam skandal 有不少的这个基督徒的领袖呢，他们因此跌倒， karena mereka hidup sendirian, mereka nggak punya spiritual companion. 因为他们活在这个独自的这个状况里面，他们没有属灵的伙 Saudara, 伴。 jadi orang Kristen semakin pelayanan, 弟兄姐妹，成为基督徒，你更殷勤的侍奉， semakin rajin ibadah, semakin tinggi statusnya di gereja. 你殷勤侍奉，并且在教会里面有一个很高的地位。 Semakin banyak orang yang ngandelin kita, semakin banyak orang yang meneladani kita. 有不少的人把我们当成是他们的模范。 Saudara, semakin susah bagi kita untuk terbuka dan punya teman. 弟兄姐妹，像这样的人就更不容易敞开自己，并且有更多的朋友。 Saudara, kalau kita jadi pemimpin keluarga, terutama mungkin kita yang pria, 弟兄姐妹，像比如说我们在家里面，我们男人成为一家之主， kita terbiasa bahwa value aku harus jadi contoh. 我们经常就感到我所做的，你要把我所做的成为你的榜样。 Kalau aku ada masalah dan sebetulnya aku itu perlu untuk nangis, perlu untuk cerita,
当我有问题的时候，好像我必须要就向你诉说，并且在那里啼哭的时候， I'm a man. 我是男人。 Saudara, saya tahu banyak kisah pemimpin-pemimpin rohani yang akhirnya tersandung. 我也发现到有不少的这个基督徒的领袖，最后他在那里跌倒了， Karena berjalan sendirian. 因为他独自而行。 Semakin tinggi statusnya, semakin punya kerapuhan tapi nggak bisa membongkar kerapuhan itu kepada orang lain. 他们因着侍奉，他们的地位越来越高的话，但是呢，他们更难来敞开自己。 Bahkan saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu ini adalah jebakan. 甚至呢，我成为神的仆人，我知道这是一个陷阱。 Saudara, kalau kita jadi hamba Tuhan yang besar, kita jadi figur orang tua, 那如果说我们成为一个大的牧师、神的仆人，或者呢，我们成为人家所看望的这个角色， kalau kita jadi pemimpin, kita jadi bos, 我们成为领导者，我们成为老板。 saudara, justru kadang-kadang kita itu susah dan lupa untuk memanusiakan diri kita sendiri. 我们经常就会忘记，让我们可以真正成为一个人。 Jadi mutual love ini bicara tentang bukan cuma loving, tapi bicara tentang being loved. 我们说的这个彼此相爱，并不是单单谈到爱，乃是要就是被爱。 Banyak orang Kristen yang bisa mengasihi tapi nggak bisa menerima kasih. 有不少的基督徒，他们能够就是爱别人，但是他不能够接受别人的爱。 Saudara, saya punya kungkung gitu juga. 我的一个公公，我公公的这个性格就是这样。 Kalau sakit biasa nggak mau periksa ke dokter. Selalu bilang I'm fine. 他生病的时候，他总是说我不需要医生，我健康。 Karena udah terbiasa jadi tulang punggung, terbiasa terlihat tangguh. 因为他成为家中的中流砥柱，他就是习惯这样做了。 Saudara, Paulus bilang jangan pura-pura. Hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi kasih itu bukan bicara tentang aku mengasihi kamu. Tapi kasih itu juga bicara tentang aku mau untuk membuka diri dikasihi kamu. 因此，保罗在这里讲到了，爱人不可虚假。所谓的爱，就是我们爱别人，并且也愿意来接受别人对我们的爱。 Saudara, kalau kita berjalan sendirian, 弟兄姐妹，如果我们独自而行的时候， kita nggak bisa menjadi hangat untuk orang lain. 我们不能够让人感到温暖， Kita nggak bisa menjadi kehangatan untuk orang lain dan orang lain itu juga nggak bisa menghangati hidup 我 kita. 们不能够让人温暖，并且呢，别人也不能够让我们得着这个温暖。 Saudara, kita harus buang value ini, spirit ini. 我们必须把这样的状况呢，远远的丢弃。 Saudara, tahukah bahwa Yesus pun menangis di hadapan murid-muridnya di Getsemani? 弟兄姐妹，你们知道吗？主耶稣也曾经在客西马尼园，在他的门徒面前，在那里啼哭。 Apakah kita pikir karena Yesus itu Tuhan, maka dia nggak butuh orang-orang di sekitarnya? 那是否我们这样想？因为耶稣是神，他不需要别人的帮助。 Saudara, ketika Yesus itu bergumul di Getsemani, dia berharap, dia butuh murid-murid yang terdekat itu ada buat dia. 主耶稣在客西马尼园恳切祷告的时候，他需要就他们的门徒来陪伴他。 Saudara, Yesus nggak pura-pura kuat. 是的，主耶稣不就是好像感觉自己是那么的坚强。 Saudara, kita harus lihat kemanusiaan Yesus. 我们必须要耶稣是人子。 Dan kalau kita mau memanusiakan diri kita dan memanusiakan orang lain, 那如果说我们把自己看成是真正的人，或者把别人也看成是真正的人的话， saudara, ayo kita hidup yang wajar. 因此呢，我们可以很正常的这个活着。 Sehingga Paulus itu bilang di Roma 12, 因此保罗在这个罗马12章 ayat yang ke-11 dia bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 让我们的心火热来服侍我们的神。 Saudara, rohmu menyala-nyala ini juga bisa diartikan biarlah rohmu terus menyala. 你的灵继续的火热，就是说我们必须在我们的行动里面让别人得着这个火热。 Ini bukan bicara tentang api yang besar, tapi api yang terus menyala. 弟兄姐妹，这不是描述一个很大的这个火， Ini bicara tentang keberlangsungan. 乃是持续的这个在那里发光。
Dan sebagai orang Kristen, ketika kita mengasihi, kita memberikan bara api di sekeliling orang kita. Apa maksudnya? 我们成为基督徒，我们把炭火对在别人的身上，这是什么意思呢？ Saudara, itu maksudnya kita menubuhkan kasih yang menghangatkan. 那就是让别人能够经历到这个是他温暖的这个爱， Bukan kasih yang menghakimi, bukan kasih yang menghanguskan, tapi kasih yang menghangatkan. 不是这个损伤别人或者这个审判别人的。 Bukan kasih yang mempermalukan, kasih yang menelanjangi orang lain kalau dia punya kesalahan, tapi kasih yang menyelimuti. 并不是轻看别人的错误，乃是用上帝的爱来遮盖他们。 Saudara, dan sebaliknya. 反过来说， Kita nggak mungkin mengasihi orang kalau kita nggak mengasihi diri kita sendiri. 我们不可能爱别人。如果说我们本身我们不爱自己， Kita nggak mungkin menghargai tubuh yang Tuhan berikan kalau kita nggak mengasihi tubuh kita. 如果我们不可能去看重别人的圣子，如果说我们没有看重我们的圣子， Dan cara kita mengasihi diri kita kadang-kadang adalah dengan membiarkan kita dikasihi oleh orang di sekitar kita. 那如何能够让我们可以爱我们自己呢？乃是让别人可以爱我们。 Jadi bicara tentang spiritual warfare. 因此，如果说我们讲到这个属灵的征战， Saudara, melawan kedagingan itu bukan artinya kita mematikan indera kita. 我们就是克服肉体，并不是说我们把我们的肉体就是弄死它， Bukan artinya kita makin banyak berdoa, kita makin banyak baca Alkitab. 也并不是说我们经常读经祷告， Saudara, melawan kedagingan 我们克服我们的肉体。 itu berbicara tentang healing sebetulnya. Berbicara tentang kesembuhan, bicara tentang healing. 是讲到我们如何得着医治， Bukan dengan mematikan, 并不是说让弄死我们的 bukan dengan 身体 mematikan senses kita, indera kita, tetapi dengan membiarkan tubuh kita dikasihi oleh orang-orang di sekitar kita. 并不是让我们的这个身上的视觉能够把它弄死，乃是让别人可以爱我们。 So, jadi pada pagi hari ini kita belajar satu hal. 所以弟兄姐妹，今天早上我们学到这样一个问题， Kasih yang mutual. 一个彼此相爱的。 Itu bukan bicara cuman kita mengasihi. 我们不单单说到我们去爱别人， Tetapi itu berbicara juga tentang kesediaan kita dikasihi. 乃是也说到我们预备好了，让别人也爱我们。 Dan seringkali ini lebih sulit. 像这样的事情，可能有时候更难， Karena kita punya kesombongan. 因为我们有一个骄傲的心， Karena kita terbiasa harus terlihat oke. 我们经常就是让别人看到我们是好的， Kiranya Tuhan menolong kita. 让求神赐福我们每一个人。